minta tolong Siti Hajar. Siti Hajar tolong beritahu kat kita orang apa gambar yang ada kat dalam gambar tu. Sebab dekat Ustaz punya slide ni kecil kan. Gambar apa yang ada Hajar? Gambar kumpulan pelajar perempuan belajar. Okey, pelajar perempuan belajar. Kemudian dekat belakang tu boleh nampak ada juga pelajar yang ke surau. Nampak ada pelajar tengah buat perbincangan sambil gelak-gelak kan. Jadi ini dinamakan aktiviti yang berfaedah yang boleh kita buat. Dan Ustaz rasa awak pun mungkin dah rindu kot nak suasana macam ni kan. Nak jumpa dengan kawan-kawan. Berapa orang yang rasa rindu tekan high five? Rindu nak jumpa kawan-kawan kan. Nak pergi kantin. Nak makan nasi lemak pandan. Lama tak makan nasi lemak pandan kan. Dah tak ada dah kantin lain kan. Okey. Dah rindu dah ketua kelas nak pergi ambilkan makanan. Kan? Rindu nak pergi. Okey. So, ini antara aktiviti yang berfaedah. Okay, kita tengok yang pertama ni. Okay, bacaan hadis. Ustaz akan bacakan dulu. Nanti awak ikut awak dengar macam mana cara dia. Okay, cara dia macam ni. Hadis memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhah wal faragh. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia kat sini maksudnya sama ada lelaki perempuan, orang Islam ataupun bukan Islam Dua nikmat yang kebanyakan manusia sering terpedaya iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Okay, jadi Ustaz nak minta Muhammad Syahmi, cuba bacakan balik Syahmi hadis tadi tu. Semua Ustaz? Semua sekali. Okey Ustaz. Hadis memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Riwayat Bukhari. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad SAW sabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia sering terpedaya iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Okey, terima kasih. Jelas bacaan dia kan. Jadi sebab tu nak tengok sekejap, kita ada berapa orang ni? Kita ada 35 orang. Memang ada seorang dia tak boleh masuk lah sebab dia kata dia ada masalah tadi. Okey, dalam peperiksaan, bila soalan ditanya, dia kata senaraikan ataupun huraikan intisari hadis, awak ada dua pilihan. Yang pertama, sama ada awak translate hadis tu, maksudnya awak translate hadis tu, apa yang ada dalam hadis tu, ni'matani kan ada alif nun tu, jadi dia adalah musanna kan, dua nikmat, maghbunun fihima, apa dia, jadi kita bagi dia maksud hadis. Ataupun cara yang kedua, awak pergi ke bahagian intisari hadis. Itu tips ada dua cara nak jawab intisari hadis. Sambil-sambil awak dengar Ustaz cakap ni, boleh conteng-conteng sikit dekat buku nota sebab rasanya dah kena buat nota kan yang ini kan. So boleh conteng-conteng sikit apa yang berkaitan. Okey. Kita tengok yang pertama, apa intisari hadis. Okay, cuba Kaisara baca kan. Apa intisari hadis? Intisari hadis. Kebanyakan manusia sering kali tertipu dan terpedaya dengan nikmat kesihatan dan masa lapang. Usaha dan amalan akan menjadi sia-sia sekiranya meninggalkan suruhan agama. Manusia dituntut memanfaatkan masa lapang dan kesihatan dengan aktiviti yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Okey, terima kasih. Nampak? Jadi kat sini kan, bila soalan tadi Ustaz kata, intisari hadis, boleh bagi tahu yang maksud tadi, ataupun yang kedua, kita bagi tahu dia yang macam dalam buku ni. Iaitu yang pertama, manusia sering tertipu. Jadi kan dalam buku nota awak, kalau awak ada highlight, awak highlightkan perkataan manusia sering tertipu. Sering tertipu dengan nikmat sihat. Sering tertipu sebab kita ni selalu tengok kita sihat, umur kita baru 16 tahun. Doktor kata tak ada penyakit, jadi kita akan rasa kita akan mati lambat lagi. Tapi rupa-rupanya tahun depan ditakdirkan meninggal aksiden. Contoh, na'udzubillah min zalik lah. Nak beritahu, hadis tu manusia sering tertipu dengan nikmat sihat dan masa lapang. Masa lapang tu macam mana kan? Contoh, sekarang ni bulan 7, abang-abang awak dengan kakak-kakak awak tu nak ambil SPM.
dia akan ambil SPM bulan 3 tahun depan. Jadi dia akan kira 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Oh dah 8 bulan lagi. Jadi dia tertipu. Sedangkan 8 bulan tu sangat kritikal. Jadi itu intisari yang pertama. Okay, yang pertama tu sering tertipu. Tu dia punya kod dia. Okay, yang kedua, kita ni dituntut untuk memanfaatkan masa lapang, masa sihat dengan aktiviti yang disukai Allah. Okay. Kita ni ada masa lapang, kita tengok, kita masa lapang ni kita buat tak yang Allah suka? Okay, Ustaz nak tanya awak semua. Kalau orang tu masa lapangnya pergi memancing, adakah dia dinamakan membuang masa atau mengisi masa? Pergi komen. Mengisi. Tak apa, kita nak tengok komen masing-masing. Pergi chat. Pergi mancing kan? Pergi mancing kat sungai. Hobi. Mengisi masa, mengisi. Okey. So ramai kata mengisi lah masa kan? Okey, jawapan dia pergi memancing, dia akan jadi mengisi masa kalau dalam aktiviti memancing tu kita ada buat perkara yang Allah suka. Apa yang Allah suka? Sambil memancing kita zikir, sambil memancing kita orang kata apa, baca Quran. Ya ustaz takkan mancing baca Quran? Boleh. Baca Quran sambil tunggu ikan. Tapi kalau semata-mata lepaskan joran daripada pukul 4 petang, 2 petang sampai pukul 5 petang, cuma tengok je pancing tu. Itu dinamakan sangat membuang masa. Dan para ulama sangat marah pada orang-orang Islam tak suka lah yang main game terlalu lama. Sebab game tu contoh main PUBG kan, kalau sampai chicken dinner pun mungkin 45 minit. Itu pun nasi prawn je kan, nyorok je kan. 45 minit main game. Habis macam tu saja. Kalau kalah main lagi, menang main lagi sampai 3 jam. Jadi itulah intisari hadis. Tajuk ni dah pernah keluar SPM tahun lepas. Jadi tak tahulah tahun ni keluar lagi ke tidak kan. Tapi SPM dah pernah keluar tajuk ni tahun lepas Okey, ada soalan ni. Markah dia 2 markah. Okey, kita pergi yang seterusnya. So yang ini intisari jelas kalau jelas angguk sikit kepala tu. Angguk sikit. Oh, ramai angguk. Bagus-bagus. Angguk sikit kepala. Jangan angguk kat skrin Letak skrin nanti. Okey. Contoh aktiviti pada masa lapang yang disukai Allah. Okey, so masing-masing dalam ni ada lebih kurang 35 orang. Awak cubalah beritahu kat ustaz apa aktiviti masa lapang awak yang awak suka buat yang awak rasa Allah pun suka benda tu. Awak tuliskan, kita tengok. Ui, bagus dia 5. Baca buku. Memasak. Kaisara ustaz yakin dia memasak. Sebab mak dia sibuk sekarang ni. Mak dia nak memangku sana lagi kan. Jadi memasak. Bagus Kaisara. Okay, lagi. Apa lagi? Kita tengok komen kawan-kawan kita. Memasak, study. Siapa study tu? Syahmi. Bagus. Main game sambil dengar orang baca Quran. Haris Haikal main game sambil dengar baca Quran. Okey, itu maksudnya okey. At least dia ada dengar. Tolong ibu lukis. Lukis pun okey, tak masalah. Anak ustaz suka melukis. Sekarang ni tak nampak dia suka main apa nama permainan tu gacha. Apalah. Siapa tak tahu gacha tu benda. Adalah dia buat gacha tu. Saya tengok. Okey. So kat sini ustaz senaraikan lah. Apa yang aktiviti kita boleh buat, kita baca Quran. Okey, baca Quran. Biasanya baca Quran ni lepas maghrib ataupun sebelum tidur. Sebelum tidur baca surah apa? Siapa boleh jawab? Tekan high five. Muhammad. Laju ke? Hadijah. Hadijah apa Hadijah? Baca surah Al-Mulk. Okey, betul. Surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Dia ada satu doa tau. Saya nak ajar kat awak. Nantilah lain kali Ustaz ajar. Nanti Ustaz ajar lain kali nanti. Okey. Yang kedua, membantu ibu bapa. Okey. Berzikir. Baca buku. Okey. Itu maksudnya benda yang semua orang boleh tahulah. Aktiviti yang bermanfaat. Okey. Pergi yang seterusnya. Apa pengertian sihat? Pengertian sihat ni apakah maksud dia kan? Jadi kita minta Sarah Yasmin bacakan. Apa maksud sihat tu Sarah? Sihat adalah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Manusia berada dalam kerugian apabila kesihatan tidak digunakan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan.
Ya, betul. Terima kasih. Nampak kat tepi tu ada gambar suhu kan. Tapi jarang dah. Awak pernah ke guna alat suhu yang dalam gambar tu? Siapa pernah tengah hi-fi? Pernah ke? Tak pernah Ni dia akan letak dekat bawah lidah. Doktor akan letak kat bawah lidah lah. Ini biasa guna tangan je. Oh macam ni je kan. Guna tangan je. Ni dia letak bawah lidah. Ataupun letak dekat celah ketiak. Jangan pula letak celah ketiak lepas tu letak kat bawah lidah pula. Jadi penyakit lain pula nanti. Okey, sihat ialah keadaan seseorang tidak menghadapi sebarang penyakit. Dia tak batuk, dia tak sesama, dia tak sakit kaki. Maksudnya dia sihat. Badan dia tu okey. Maksudnya 90% okey. Maka itu namanya sihat. Tapi sekarang ni ramai COVID ni, dia sihat jasmani. Tapi dia tak sihat apa awak rasa? Siapa boleh cakap? Tak ada masalah. Mentality. Kan? Jasmani sihat. Rohani tak sihat. Rohani tak sihat. Macam mana tak sihat? Kan? Tengok dekat GC. Tak hantar lagi kerja. Aduh, bila lah nak hantar ni? Kenalah WhatsApp pula kan? Contohlah. Tapi Alhamdulillah, cloud bakar ni okey. Siapa yang tak hantar, dia bagi tahu Ustaz. So senanglah kan kita nak tahu. Ustaz takkan orang kata apa, bagi tekanan kat awak. Awak bagi tahu je pada Ustaz. Ustaz, saya minggu ni busy nak masak je kerjanya Ustaz. Jadi minggu depan lah saya hantar boleh Ustaz. Ustaz kata okey, boleh. Yang penting awak hantar dan awak faham apa yang awak buat tu. So, ini pengertian sihat. Keadaan sesuatu, senang lah pengertian sihat ni. Budak kecil pun dia tahu lah maksud ni kan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Tu dia. Apa pula maksud masa lapang? Maksud masa lapang ni apa? Haris, bacakan Haris. Okey. Masa lapang adalah keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Semua perkara bergantung kepada ketentuan masa, sama ada ia memberi keuntungan atau kerugian, sehinggakan masa diibaratkan seperti emas. Masa diibaratkan seperti emas. Ni pepatah Melayu ke pepatah Cina awak rasa? Awak rasa lah kan? Masa seperti emas. Entahlah Ustaz pun tak tahu. Ustaz saja tanya je kan. Melayu, mungkin Melayu lah kan. Kalau cakap dalam bahasa Cina, Cina lah. Okey. Pepatah ni, kalau Arab dia kata masa ni seperti pisau. Kalau kita tak potong dia potong kita. So kat sini Ustaz ringkaskan, kalau soalan tanya, ni je lah jawapan dia. Keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang nak dilakukan. Dalam exam tak lah exactly nak kena tepat sebiji-sebiji perkataan macam ni. Tapi kalau ada memberi maksud yang macam ni pun, meriksakan tanda juga. Tapi, soalan ni dah keluar tahun lepas. Ramai juga budak tu jawab, sebab pelik bahasa Belanda. Kenapa dia tu dia jawab Apa maksud masa lapang? Dikosongkan dia. Sedangkan benda tu simple je lah. Tak tahu nak buat apa lah. Maksudnya masa lapang ni tak tahu nak buat apa. Masa yang tiada suatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Okey. Selesai kat situ. Kita tengok bacaan hadis ni. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslamiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an umrih fima afnah wa man 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fihi anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dia kata apa? Daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslamiyah berkata, sabda Rasulullah SAW, kedua-dua kaki seorang hamba, maksudnya dua-dua kaki kita ni lah, tidak berganjak pada hari kiamat. Tak berganjak tu maksudnya kita tak akan pergi ke destinasi syurga atau neraka sehingga ditanya dahulu tentang bagaimanakah umurnya dihabiskan. Maknanya nanti Allah akan tanya Ustaz, akan tanya Syahim. Contoh Syahim Allah bagi umur 120 tahun. Masuk jenis off record. Ui, tua betul. 120 tahun. Nanti Allah tanya, umur 120 tahun buat apa? Dia yang jawab tu nanti bukan kita yang jawab. Tubuh badan kita yang jawab kan. Dia jawab,
120 tahun. Ni Syahim lain ya. Dia jawab 60 tahun main PUBG. Mati, turun-turun dah mati kat Pochinki. Contohlah. Lepas tu lagi 20 tahun tidur je. Awak nak tahu umur awak yang hidup berapa? Senang. Satu hari awak tidur berapa jam? Cuba awak komen sikit. Satu hari awak tidur berapa jam? Yang awak tidur lah. Yang awak tidur berapa jam? Walaupun 3 jam. Ui, 3 jam Amirul ya. 3 jam. Masya Allah. Maksudnya banyak kerja sekolah yang dia buat kan. Okay. So kat sini tengok 6 hingga 7 jam. Okay, awak ambil kalkulator. Satu hari 7 jam, awak kalikan dengan sebulan, 30 hari. Berapa jam? 30 kali 7. 210, betul kan? 210 jam. 210 jam tu, kalikan pula yang hidup sekarang ni dah 16 tahun lah. Kali 16 tahun. 210 jam kali 16. Jadi kalau dikira-kira kan, berapa tahun, mungkin dalam 16 tahun tu 8-9 tahun tidur je. Tidur je, itu masa. Itu tidur rasmi. Tidur yang tak rasmi, tidur dalam Google Meet, tertidur tengok TV, tertidur dalam kereta. Jadi rupa-rupanya hidup kat dunia sekejap je. Jadi Allah tanya umur dia habiskan. Kemudian Allah tanya ilmu. Oh dulu kau cikgu ya, cikgu pendidikan Quran Sunnah. Apa ilmu tu kau buat? Dia tanya, kalau cikgu ustaz lah dia tanya. Ilmu tu buat apa? Ajar tak? Amal tak? Harta, duit dapat daripada mana? Lepas tu dibelanjakan tak? Jadi soalan-soalan ni orang kata soalan-soalan soalan kebat lah masa kat situ memang apa nak jawab kalau kita ni menyeleweng kan. So ini adalah dalil yang suruh kita jaga masa sihat, masa lapang. Okey, seterusnya. Okey, keperluan menjaga nikmat sihat. Kenapa kita perlu menjaga nikmat sihat dan macam mana kita nak buat kan? Okey, Qaisha Iman, bacakan nombor 1. Islam menyarankan umatnya menjaga kesihatan kerana segala aktiviti dan rutin harian dapat dilaksanakan dengan aktif dan cergas kerana bebas daripada masalah kesihatan. Okey, jadi kita boleh faham ngasih Islam, kenapa kita kena jaga nikmat sihat? Sebab bila kita nikmat sihat, kita akan jadi cergas. Macam dalam gambar tu. Semangat pergi sekolah. Kan? Semangat. Cergas. Bila cergas tu, kita akan buat kerja dengan lebih efisien. So, walaupun kita PKP ni, buatlah aktiviti kat rumah tu. Supaya menyihatkan tubuh badan. Supaya kita seperti dalam gambar tu, bersemangat. Okay, seterusnya, Wan Qurratu, baca kat nombor 2. Kempen gaya hidup sihat, pemakanan berkhasiat dan aktiviti riadah membantu masyarakat kekal sihat dan proaktif dalam pekerjaan. Jadi disuruh kita makan makanan berkhasiat. Aduhai, berkhasiat sayur kan. Nak makan sayur ke? Memang tak nak makan sayur kan. Makan berkhasiat, makan vitamin supaya disuruh kita beriadah. Suruh kita beriadah, kekal cergas, kempen. Ustaz ni dah lama tak tengok TV. Walaupun rumah Ustaz ni TV ada 3. Tapi 3 tu dah lama tak buka. Masing-masing tengok handphone dia kan, tengok YouTube dia kan. Nak tanya, kat TV ada ke iklan kempen kesihatan? Ada ke? Ada tak? Siapa boleh voice ke, komen ke? Ada. Lama tak tengok TV. Iklan TV pun tak tahu. Ada sikit. Ada. Ada. Saya jarang sangat tengok TV, betul? Iklan derma darah. Entah, tak tengok TV. TV pun tak tengok kita. Iklan MACD. Iklan MACD bukan iklan kesihatan. Okay. So, kempen kan. Kemudian yang ketiga, memelihara fungsi akal. Supaya berfikiran. Okay, ni paling penting lah. Ramai orang, dia contohlah, dia lumpuh. Walaupun dia lumpuh, badan dia sihat. Tapi akal dia mantap. So macam tu juga kita kena jaga fungsi akal kita ni. Macam mana jaga akal kita ni? Maksudnya kita kena sentiasa berfikiran positif. Kemudian jauhkan daripada perkara yang merosakkan akal. Tengah-tengah PKP ni stres, isap gam, isap syabu, isap apa lagi.
hisap stokin busuk. Janganlah ya. Boleh merosakkan akal fikiran. Okey, nanti lepas ni ada quiz ya. Lepas ni ada quiz. Dan lepas ni, start pada hari ni, setiap quiz ni Ustaz akan recordkan siapa yang sentiasa mendapat nombor 1. Nanti hujung tahun nanti kita bagi dia hadiah lah. Kita bagi dia hadiah siapa yang ranking dia nombor 1 kan. Bermula pada hari ni lah sebab sebelum kita tak record kan. So, bermula pada hari ni. Ustaz pernah bagi hadiah kat murid form 5 tahun lepas, tapi Ustaz hantar rumah dia lah. Sebab dia yang menang perempuan, Ustaz belikan dia teddy bear lah. Sikit lah kan, sebab dia perempuan. Okey, keperluan manfaatkan masa lapang. Okey, keperluan memanfaatkan masa lapang. Kenapa kita kena memanfaatkan masa lapang kan? Okey, kenapa? So, saya nak minta murid yang bernama Muhammad Faiz Imran. Mana Faiz Imran? Ya Ustaz. Okey, Faiz. Bacakan Faiz nombor 1. Nombor 1, hargai masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kerana manusia yang bijak dapat menguruskan masa dengan betul dan berkualiti. Nombor 2, pembahagian masa lapang yang betul merangkumi waktu beribadah, waktu belajar, beriadah bersama keluarga dan kawan-kawan serta aktiviti bersama masyarakat. 3, kecuaian dan kegagalan menguruskan masa dengan betul mengakibatkan banyak urusan dan aktiviti tergendala. Betul. Masa lapang ni kan, dia macam ni lah, macam Ustaz lah juga ya. Kita ni kan manusia biasa, Ustaz pun manusia biasa. Ustaz kan kena buat buku kan, buku kerja PQS untuk satu Malaysia. Yang terbaru ni Ustaz dah siap buat nota. Sekarang ni Ustaz nak buat satu lagi buku lagi ni. Biasalah, due date dia lagi sebulan. Nanti lagi 2 minggu barulah kelang kabut. Jadi bila kita buat kelang kabut tu lah jadi kecuaian tu. So ini untuk peringatan untuk diri Ustaz juga. Kita ni kalau boleh jangan mengabaikan banyak supaya kerja tak terkenala. Contoh yang pertama ni, tengok gambar ni. Jadual ni, ramai ke dalam grup ni ada jadual harian? Maksudnya pagi buat apa, tengah hari buat apa? Ada ke? Kalau ada, cuba tekan high five tak? Tengok. Ada tak sesiapa buat jadual? Hajar ada. Bagus-bagus. Sarah ada. Tersusun. Tapi, Ustaz pernah tengok ada satu jadual, budak lah. Tapi ni sekolah lama Ustaz lah. Dia tunjuk kat Ustaz, jadual dia buat pukul 6 pagi bangun, gosok gigi. 6.30 sembahyang. Pukul 7 sidai kain. Dia jadual bukan macam tu tau. Jadual tu dia kena buat 6 pagi bangun. Dah cukup. Dalam kurungan pengisian rohani. Dia tahulah pengisian rohani dia apa. Dia berus gigi pun nak tulis kan. Tu kesilapan. Ustaz dulu belajar, ni Ustaz kongsi pengalaman dengan awak lah. Tapi sebabkan dulu Ustaz belajar kat asrama kan. Ustaz dulu belajar 7.30 pagi dah start sekolah kan. Sekolah Ustaz start 7.20 dulu. 7.20 habis sekolah pukul 1.40. Kemudian balik ke asrama, pergi makan, sembahyang zuhur, pukul 3 kena pergi sekolah balik. Dinamakan prep lah. Sampai pukul 5. Kena balik, sembahyang asar, kemudian aktiviti bebas. Biasa kalau budak-budak lelaki ni kita orang akan pergi Padang. Kita akan pergi Padang. Padang ada 2 Padang tau. Satu Padang budak form 4, form 5, satu Padang form 6. Ada gym kat situ juga, dekat Dewan. Jadi kita akan main sepupas ni sebab geram kerja banyak. Lepas tu malam akan mula balik prep untuk form 4, akan prep pada pukul 9 malam. Untuk form 5 dengan form 6, sekolah tu form 3, form 4, form 5 je. Form 4, form 5, form 6 je. Tingkatan 5 dengan tingkatan 6 akan mula kelas pada pukul prep pukul 8 sampai pukul 11.30 malam. Jadi masa tu memang padat. Jadi dalam padat tu kita kena bahagi-bahagikan. Awak kena uruskan masa supaya masa tu tak terbiar macam tu saja. Kalau tak jadi macam gambar kat bawah tu, nampak? Kejap-kejap nak tengah laptop, kejap-kejap nak tengok tugasan, kejap-kejap tengok laptop, dia jadi pening dah. Jadi pening, lalas sekali yang paling takut, kalau stres ni paling takut apa awak rasa? Orang tu akan jadi apa? Jadi apa? Stres kan? Depress. Masalah mental, takut bunuh diri je kan.
bunuh diri sebab tak hantar BDPR punya tugasan. Na'udzubillah. Masuk neraka, selama-lamanya akan mati macam tu kan. Okay. So kita pergi yang seterusnya, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Maksudnya masa tu Allah kata apa? Adalah manusia tu kerugian kecuali orang yang beramal soleh. Hidup 1000 tahun tapi tak solat. Rugi, sangat-sangat rugi. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung dah ni Okey, kita diperintahkan untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan. Yang ini rasanya nota awak tak ada lagi ni, kan? Okey, kenapa kita disuruh bersyukur? Kerana dia adalah bersyukur itu kewajipan. Tu yang kewajipan Nanti ada tugasan dia lah kat sini nanti Ustaz akan bagi nanti. Ni Ustaz bacakan je sebab ringkas je. Yang seterusnya, kenapa kena bersyukur? Untuk mendidik insan menjadi tawaduk. Kerana sifat rendah diri adalah tahu menghargai orang lain. Okay, bila kita bersyukur, dengan sifat bersyukur tu akan ada sifat tawaduk. Tawaduk tu maksudnya rendah diri. Kenapa kita rendah diri? Kita rendah diri sebab kita tahu yang sebenarnya kita ni bukanlah hebat macam mana sangat pun. Awak pernah tak tengok cerita Alice in the Wonderland? Betul ke Ustaz sebut tu? Yang dia dia putarkan masa kan? Dia putarkan masa ke masing-masing tengok iKim je dalam ni. Okay, Ustaz tengok cerita tu kan, dia balik ke masa silam kan? Dia balik-balik, bila dia balik-balik ada rasa menyesal, rendah diri. Maksudnya itulah, kita syukur nikmat ni, masa ni sebab untuk ada sifat tawaduk. Alice in the Wonderland kot nama dia kot. Okay, seterusnya bila kita ni bersyukur, meningkatkan hasil produktiviti kerja, kemudian kita akan memajukan ekonomi negara. Cuba bayangkan, negara Malaysia ni semua kibar bendera putih. Habislah kan. Jadi dia suruh kita ni untuk guna masa lapang, masa yang sihat ni untuk memajukan negara. Ni tugasan awak nanti. Ni tugasan yang awak perlu buat. Dalam 1 hingga 4 tu, awak kena cari mana isi dia, mana huraian dia. Dia kan, awak ni, macam Ustaz sebut selalu, Ustaz ni tengah latih awak untuk bina idea. Bila awak kerap buat perkara ni, so awak akan terbiasa untuk membuat jawapan tu ada huraian yang mantap berdasarkan jawapan-jawapan buku teks. Yang ini, kalau ada huraian, okey lah. Kalau tak ada, memang kena cari sendiri. Dan tahniah kepada murid-murid yang orang kata apa, selalu mesej Ustaz tanya ni betul ke, salah ke. Sebab bila dia tanya tu, sebenarnya dia akan melatih diri dia lebih menjadi profesional lah. Alright. Yang ini Ustaz nak minta tolong Delima bacakan. Delima bacakan Delima, usaha-usaha memanfaatkan kesihatan. Usaha-usaha memanfaatkan kesihatan dari segi individu, memperuntukkan waktu rehat yang mencukupi dan berkualiti. Okey, stop dulu. Okey. Semua anak murid Ustaz ni dalam satu hari ni buat kerja, banyak kerja Ustaz tahu. Ustaz tengok anak Ustaz pun banyak kerja dia kan. Lepas mengajar awak ni nanti Ustaz ajar anak Ustaz pula kan. Sekolah dia punya kerja pula. Jadi awak dalam buat kerja tu kena ada waktu rehat. Ya Syahim ajar semualah. Kena ada waktu rehat. Kena ada lah. Jangan kerja, belajar, lama-lama jadi tak sihat nanti. Okey, yang kedua Delima. Yang kedua, membuat pemeriksaan kesihatan sebagai langkah pencegahan awal penyakit. Pemeriksaan ni macam mana? Siapa boleh beritahu Ustaz? Pemeriksaan kesihatan ni macam mana? Siapa tahu? Cepat, siapa tahu? Ni nanti dia masuk YouTube. Inspection, check up, ambil darah lah. Tapi takut ambil darah ni. Takut kan? Tapi yelah, kita kena buat check up darah, betul. Cek darah kita supaya kita tahu kita ni ada sakit ke tak. Lagi-lagi kalau dah berumur kan. Ramai orang dia tak tahu dia tu membawa penyakit rupanya.
Okey, teruskan masyarakat pula. Delima. Dari segi masyarakat, yang pertama, meluangkan masa beriadah bersama keluarga untuk mengeratkan silaturahim. Okey, dekat rumah awak tengah PKP, awak riadah macam mana dengan keluarga awak? Cuba komen. Riadah kat dapur je Ustaz. Kami makan je. Mak pun masak je kerja kan. Macam mana awak riadah kat rumah? Cuba komen sikit kan. Awak riadah macam mana kat rumah? Okey. Kemas rumah sama-sama. Riadah seseorang dalam bilik. Skipping. Mantap. Ustaz kat rumah ni riadah dengan anak, kita orang, saya main bola dalam bilik. Betul Syami? Main bola dalam bilik. Besar betul bilik dia tu. Orang kaya ni. Boleh main bola dalam bilik ni. Okey. Ustaz kalau anak-anak tengah PKP ni, antara riadah dia, main nyok-nyorok lah. Main nyok-nyorok tu riadah juga Susah. Ustaz nak menyelit celah-celah almari tu, senang ke? Kemudian kita akan pumping sama-sama Pumping sama-sama. Dan Ustaz ada beli baru-baru ni kickboxing punya penumbuk punch bag punching bag. Yang itu. Beli yang itu. Geram kan. Geram kotak hantar tugas set. Contoh lah. Contoh. Letak gambar pula dia kat situ kan. Contoh Okey. Tak adalah. Itu untuk anak-anak je. Okey. Teruskan. Delima. Ahli keluarga? Ahli keluarga membersih kawasan rumah untuk kehidupan yang sejahtera. Berteroyong lah kan. Cat rumah tak payahlah masa-masa PKP ni. Susah nak kelas PDPR lagi, bapak nak mengecat lagi. Susah lah. Penat kan. Okey, seterusnya negara. Ada 5. Sambung je terus. Mengadakan Dari segi negara, yang pertama mengadakan kempen pemakanan halal dan thayyiban untuk membina kesihatan yang berkualiti. Yang kedua? Yang kedua, menguatkuasa kawasan larangan merokok secara efektif dan efisien. Okey. Awak biasa tak terdedah dengan asap rokok? Kalau biasa, tulis biasa. Tapi biasa lah kesiannya lah kan. Delima biasa terdedah dengan asap rokok kan. Selalu so kalau boleh kat rumah tu buat satu memo kawasan larangan merokok kan. Sebab mungkin kadang ayah kita, adik-beradik kita serokok kan. Jadi sebab dia rokok ni orang kata apa asap dia tu lebih bahaya daripada yang menghisap tu. Jadi ni negara lah, tapi kalau kat rumah kita pun boleh buat kempen kan. Kempen supaya larangan merokok. Makanan halalan thayyiban. Halalan thayyiban ni maknanya, mak tengah masak. Kaisarah lah tadi dia masak kan, tu rumah dia. Memasak, tiba-tiba ayam tu, ikan tu jatuh dekat dalam tong sampah. Ambil, terus goreng. Jadi makanan tu jadi tak halal. Dia halal tapi dia tak thayyiban. Dia tak terbaik. Ataupun makanan tu tak tak diselenggara dengan bersih. Halal dan thayyiban ni bukan bersih kena sebelih je, kena tengok penyediaan dia. Supaya mewujudkan tubuh badan yang sihat. Itu contoh Okey, seterusnya. Pergi kepada yang terakhir sekali, usaha untuk memanfaatkan masa lapang. Kita nak minta pelajar lelaki pula. Siapa pelajar lelaki Faris. Mana Faris? Ya Ustaz. Faris. Okey, cuba baca Faris. Individu memperbanyakkan zikrullah sebagai tanda hamba yang bertakwa. Okey, memperbanyakkan zikrullah. Awak tahu tak mak surat? Tahu kan mak surat kan? Mak surat ada zikir pagi, zikir petang. Awak baca lah. Itu adalah hadis-hadis sahih semuanya tu. Kalau panjang ambil yang maksurat yang bacaan sughra yang ringkas. Ataupun at least kurang-kurangnya ni Ustaz ajar sikit lah ilmu untuk mengelakkan daripada kena sihir. Kena sihir lah kan. Lepas solat maghrib, antara menjelang malam lah maghrib tu, awak baca surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Lepas tu awak baca ayat kursi 255 tu. Kemudian awak baca lillahi ma fis sama sampai habis surah Al-Baqarah.
Ada 5 item tu, awak niatkan untuk Allah melindungi diri awak dan ahli keluarga daripada gangguan sihir. InsyaAllah, itu namanya zikir lah. Memperbanyakkan zikir. Zikir masa lapang. Okey, kemudian seterusnya, teruskan lagi. Apa tadi nama tadi? Lupa dah. Membaca buku ilmiah untuk merangsang minda dan jiwa yang positif. Okey, teruskan. Masyarakat. Anggota masyarakat mengadakan aktiviti yang bermanfaat seperti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan dan kawasan masjid. Sekarang ni tak berlaku pula benda ni, dah 2 tahun dah tak ada. Okey, teruskan lagi. Komuniti mengadakan aktiviti beriadah bersama rakan dan keluarga. Okey, yang sini Ustaz nak terangkan sikit. Bila ada perkataan komuniti, kalau soalan kata usaha negara, awak jawab komuniti, dia akan jadi pangkah tau. Jadi kalau negara, jawapan awak mesti kerajaan. Ingat tu, itu keyword dia. Apakah tindakan negara, apakah yang perlu negara lakukan untuk membasmi gejala sosial? Awak mesti kena ada perkataan kerajaan. Itu saya nak bagi bongkar rahsia macam mana nak jawab exam. Kalau masyarakat, mesti awak ada perkataan anggota masyarakat. Mesti ada perkataan community. Kalau ramai murid, dia soalan negara tapi dia jawab community hendaklah, memang pangkah. Tapi dia fikir benda tu betul kan, tapi salah. Sayang sekali. Ingat tu ya, negara, kerajaan. Kalau kesan, kalau soalan kata kesan, mesti melibatkan satu dari sudut sosial, ekonomi, politik. Itu je kita boleh huraikan. Kesan merokok kepada negara dari sudut politiknya apa, ekonominya apa, contohlah Okey, kemudian yang terakhir sekali. Teruskan, terakhir sekali. Agensi kerajaan melancarkan dan menyediakan infrastruktur yang bermanfaat untuk aktiviti masyarakat yang bermanfaat seperti pusat rekreasi dan kompleks sukan. Kompleks sukan. Okey, kalau dulu sebelum pandemik, Ustaz setiap minggu akan bawa anak-anak pergi dekat Shah Alam. Awak pernah pergi tak? Kolam berenang Shah Alam. Yang dekat tu, stadium tu. Oh, seronok pergi situ. Bayaran dia murah je, RM2 je. Awak memanglah tak pergi sebab rumah awak semua ada swimming pool kan. Ada swimming pool. Pergi ke sana RM2 untuk 2 jam kot. Kolam mandi lah, kolam renang. Ada rekreasi. Kalau tak, orang akan jogging kat tepi jalan. Macam nak jogging, ada habuk semua kan. Okay, so itu usaha memanfaatkan masa lapang lah. Okay. Kemudian pengajaran hadis. Okay, pengajaran hadis ni Ustaz nak bagi tahu awak. Dalam buku teks ni, inilah pengajaran hadis. Tapi sebenarnya dalam exam, awak boleh jawab apa yang awak boleh dapat daripada hadis tadi tu. So, mulakan dengan perkataan umat Islam. Ini boleh catat ya dalam buku catatan awak untuk awak ingat. Tapi kalau tak catat pun tak apa. Sebab video ni nanti akan masuk YouTube nanti. Awak boleh ulang kaji balik kan. Pengajaran ni awak cakap umat Islam. Lepas tu kita ni kan murid kan. Jadi kita ada perkataan kita ni murid. Jangan buang masa ke. So perkataan-perkataan tu yang perlu kita buat. Ustaz suka lah Syami ni. Dia pakai baju PJ maksudnya mungkin orang kata apa rindu kat sekolah. Dia pakai baju PJ kan. Bagus-bagus. Alright, so ni tugasan. Okay, tugasan. Tugasan dia senang je. Yang dekat muka surat tadi tu, sebab apa tadi Surat 139. Bena isi, bena huraian. Bena isi, bena huraian. 4 sebab manusia diperintahkan untuk bersyukur. Isi pen hitam, huraian pen biru. Kenapa buat pen warna berbeza supaya Ustaz senang nak tengok. Nak tengok kan. Tugasan awak kan banyak, Ustaz kena semak. Jadi bila tengok pen tu senang memudahkan cepat sikit lah. Kemudian menulis 2 pengajaran. Ustaz, kerana dikira huraian ke? Okey, kerana. Macam mana kerana tu, kita tengok dulu apa huraian penghubung dia. Agar, untuk, seperti, contoh, kesannya. Kerana. Okay. Kerana ni kadang-kadang dia boleh jadi huraian, kadang-kadang dia tak jadi huraian. Jadi dia berisiko sikit sebab dia tengok kepada cara murid menjawab. Kenapa tak ibu bapa? Tak ibu bapa kerana ibu bapa adalah insan yang mendidik kita.
Jadi kerana tu isi. Ataupun jadi kerana ni dia macam tu lah, dia tengok penggunaan ayat. Nak selamat yang macam yang Ustaz bagi sebelum ni lah, penghubung-penghubung tu. Tapi kerana tu pun boleh jadi. Boleh jadi, dia tengok keadaan kerana tu. So sebab tu awak try hantar jawapan kat Ustaz, jadi Ustaz boleh tengok, okey betul. Ini tak betul, yang ini betul kan. So yang kedua tu, menulis 2 pengajaran hadis. Dalam buku teks tu awak pilihlah 2. Jangan tulis biji, awak guna ayat awak je lah. Tapi mula dengan perkataan umat Islam, murid hendaklah. Okay, so itu sahaja untuk pengajaran kita pada hari ini. Okay, sekejap saya nak stop